Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk mengenali diri saya dengan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan pengenalan diri saya. Nama saya Muhammad Hazir bin Cik Muhammad Arifin. Saya berusia 20 tahun dan dilahirkan di Hospital Machang, Kelantan pada 29 Januari 2001. Saya berasal dari Kampung Pangkal Meleret dan saya merupakan pelajar Kolej Matrikulasi Kelantan. Pilihan saya untuk meneruskan pelajaran di Kolej Matrikulasi Kelantan merupakan pilihan pertama saya kerana saya ingin tempoh pengajian yang singkat untuk saya sambung pengajian di peringkat ijazah di Universiti Kelang. Jurusan saya Sains merupakan pilihan saya kerana saya meminati subjek kimia. Oleh sebab itu, saya menyimpan cita-cita untuk menjadi seorang pendidik dalam subjek sains terutama kimia. Timbulnya minat saya untuk menjadi seorang pendidik kerana saya suka terhadap cara pengajaran yang diajar oleh cikgu saya di sekolah menengah yang mengambil berat tentang pelajaran anak muridnya. Namun, dalam mencapai cita-cita yang saya impikan bukanlah perkara yang mudah kerana saya hampir berputus asa apabila pemergian arwah ibu pada tahun 2018. Tambahan lagi, pemergiannya pula pada peperiksaan SPM. Perkara tersebut amat meninggalkan kesan yang amat mendalam terhadap hidup saya. Malah keadaan ekonomi keluarga juga kurang berkemampuan dan perkara ini telah sedikit sebanyak mempengaruhi fikiran saya untuk menyambung pengajian ataupun tidak. Namun berkat doa dan hasil usaha yang saya usahakan sebelum ini, saya dapat keputusan SPM yang cemerlang dan saya juga bersyukur kerana saya mempunyai keluarga yang saling menasihati antara satu sama lain dan saling menyokong untuk meneruskan pelajaran saya bagi menjamin masa depan saya sendiri. Seterusnya, cita-cita yang saya indapkan tidak akan tercapai tanpa azam dan usaha yang jitu. Oleh sebab itu, saya tekad untuk belajar bersungguh-sungguh dan akan mengambil peluang sebaik mungkin ketika saya berada di Kolej Matrikulasi Kelantan. Namun, saya sedar bahawa saya juga mempunyai kelemahan yang masih perlu diperbaiki. Saya seorang yang pemalu dan selalu hilang keyakinan ketika bercakap di khayalak ramai. Untuk mengatasi kelemahan saya itu, saya telah memberanikan diri untuk memegang jawatan pengawas sekolah selama setahun ketika di sekolah menengah. Dan saya juga memegang jawatan mengurusi kelab Ar-Razi di Kolej Matrikulasi Kelantan, iaitu kelab di bawah unit kimia. Sewaktu mempengerusikan kelab ini, saya telah menyertai program inovasi Green Technology in Chemistry anjuran unit kimia. Objektif penandingan ini ialah menghasilkan sabun dari minyak terpakai. Hasilnya, saya dapat belajar
berinteraksi dengan orang ramai yang masih saya belum kenali dan menambah baik gaya hidup sosial saya terhadap orang lain. Objektif pertandingan ini ialah menghasilkan sabun daripada minyak terpakai. Hasilnya, saya dapat belajar berinteraksi dengan orang ramai yang masih saya belum kenali dan menambah baik gaya hidup sosial saya terhadap orang lain. Pada pendapat saya, menjadi seorang warga pendidik pada zaman globalisasi ini merupakan satu cabaran yang kuat. Oleh itu, sikap keyakinan diri yang teguh dan kebolehan berhadapan dengan orang ramai merupakan satu kekuatan diri yang paling perlu ada dalam diri saya. Saya juga berharap agar saya dapat meneruskan hala tuju cita-cita saya di universiti yang saya harapkan, iaitu Universiti Pendidikan Sultan Idris, bagi meneruskan semangat untuk menjadi seorang warga pendidik. Saya juga menaruh harapan agar mendapat beasiswa daripada Bank Negara kerana ekonomi keluarga tidak begitu stabil dan masih memerlukan pembelanjaan yang besar untuk melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih lanjut di peringkat universiti. Saya menceritakan dengan lebih lanjut tentang kisah kehidupan saya, ingin saya mulakan dengan pengenalan ringkas diri saya. Nama diberi Nur Anis Raya binti Muhammad Rafi dan berusia 19 tahun. Saya dilahirkan di Hospital Tengku Anis, Pasir Putih, Kelantan pada 27 September 2002. Saya berasal dari Kampung Pak Badul, Bacok, Kelantan, tetapi menetap sepenuhnya di Pasir Putih, Kelantan sejak tahun 2013. Kini, saya merupakan seorang pelajar jurusan Sains Hayat di Kolej Matrikulasi Kelantan. Seterusnya, memutuskan kerjaya yang saya minati bukanlah suatu perkara yang senang bagi saya. Saya mula meminati untuk menjadi seorang doktor apabila melihat keadaan nenek saya yang sakit penat. Ketika itu, saya baru berusia 11 tahun dan tidak dapat melakukan apa-apa. Selepas arwah nenek saya meninggal, saya bertekad untuk menjadi seorang doktor dan dapat menolong orang ramai di luar sana pada masa akan datang. Namun demikian, perjalanan dalam mencapai cita-cita saya bukanlah mudah. Saya hampir berputus asa apabila melihat keadaan ekonomi keluarga saya yang kurang berkemampuan. Saya sentiasa berfikir pengajian yang saya minati ini memerlukan belanja yang sangat besar. Namun, saya bersyukur kerana mempunyai keluarga yang kaya dengan nasihat dan sentiasa menyokong saya dalam apa jua yang saya minati. Bukan sahaja ibu bapa, malah saudara mara serta kawan-kawan turut menyokong saya dalam menggapai cita-cita saya ini. Oleh hal yang demikian, saya mula belajar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan beasiswa ketika di sekolah menengah. Alhamdulillah, berkat doa dan usaha saya mendapat tajaan beasiswa kecil persekutuan BKP sepanjang 5 tahun berturut-turut di sekolah menengah. Dengan beasiswa ini, ia dapat membantu meringankan beban kedua ibu bapa saya dalam menampung pelajaran saya. Bukan itu sahaja, malah saya berjaya mengekalkan kedudukan saya di tangga pertama setiap kali peperiksaan sepanjang 5 tahun berturut-turut di sekolah menengah. Oleh hal yang demikian, saya memilih jurusan Sains Hayat ketika di tingkatan 4 sebagai salah satu cabang untuk meneruskan kerjaya saya. Namun begitu, saya sedar bahawa saya masih mempunyai kelemahan, iaitu saya seorang yang pemalu. Sesungguhnya saya perlu menjadi seorang yang berani dan berkeyakinan tinggi ketika di khalayak ramai. Bagi mengatasi kelemahan saya ini, saya telah mencabar diri saya dengan menyertai aktiviti yang melibatkan percakapan di khalayak ramai. Antaranya ialah saya menyertai pertandingan bahasa Melayu ala Parlimen dan mendapat anugerah pembahas terbaik. Sesungguhnya ia merupakan satu pencapaian terbesar dalam diri saya. Sejak hari itu, saya menjadi seorang yang berani berhadapan dengan orang ramai dan menyertai lebih banyak program. Sebagai contoh, menjadi pengacara majlis-majlis besar di sekolah saya, menyertai pertandingan bicara berirama dan aktif dalam sukan hoki serta kawat kaki.
Pada pendapat saya, menjadi seorang doktor yang berjaya memerlukan sikap keyakinan dalam diri dan mampu berhadapan dengan orang ramai. Ini adalah sifat yang dapat membantu saya lebih berdisiplin dan bertanggungjawab. Saya juga percaya bahawa usaha itu merupakan tangga kejayaan kepada semua orang. Saya berharap agar dapat meneruskan hala tuju kerjaya saya di University Sains Malaysia USM dan turut berharap agar dapat menghadapi segala liku-liku halangan dalam menuntut ilmu untuk menjadi seorang doktor yang berjaya pada masa akan datang. Ini bukan sahaja mampu mengubah status keluarga saya, malah saya dapat membantu lebih ramai orang yang memerlukan pada masa akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Farah Natasha binti Zulkifli. Saya berasal dari Kelantan, Malaysia. Saya berumur 20 tahun dan merupakan anak keempat daripada 5 orang adik-beradik. Serba sedikit tentang latar belakang pendidikan saya. Saya memulakan pendidikan pada peringkat rendah di Sekolah Kebangsaan Seri Jambang. Di peringkat menengah, saya menerima pendidikan di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Melati dan sekarang saya meneruskan pengajian di Kolej Metrokrasi Kelantan dalam jurusan Sains Hayat. Meneruskan pengajian dalam bidang sains hayat merupakan pilihan yang terbaik untuk saya memandangkan saya sangat meminati mata pelajaran kimia. Saya turut menaruh cita-cita untuk menjadi seorang pendidik pada masa hadapan. Cita-cita tersebut tertanam sejak kecil lagi apabila saya sendiri melihat ayah saya menggalas tanggungjawab tersebut dengan sangat komited dan bersungguh-sungguh. Kesungguhan beliau untuk menyebarkan ilmu menjadikan saya lebih bersemangat untuk menabur bakti kepada anak bangsa. Saya bercita-cita untuk menyambung pelajaran dalam bidang pendidikan di universiti nanti. Cita-cita tidak akan tercapai tanpa azam dan usaha yang kuat. Oleh hal yang demikian, saya tekad untuk belajar bersungguh-sungguh di samping mengambil peluang dan pengalaman sebanyak yang boleh ketika di alam pengajian. Saya pernah diamanahkan untuk menjadi penolong ketua pengawas suatu ketika dahulu. Banyak kelemahan diri seperti sukar untuk bercakap di khalayak ramai dapat diatasi ketika menjawab jawatan tersebut. Memandangkan saya sentiasa ditugaskan untuk bercakap di khalayak ramai. Lama-kelamaan, perasaan malu dan segan itu dapat diatasi dengan sendiri. Sifat kepimpinan dalam diri diselahkan lagi apabila saya ditugaskan menjadi naib pengurusi Kelab Bahasa Melayu. Pengalaman menganjurkan aktiviti ketika menggalas tanggungjawab ini adalah sangat berharga yang boleh digunakan dalam kehidupan. Saya belajar menjadi seorang yang teliti dalam menyelesaikan tugas yang diamanahkan. Cakap tentang pengalaman, ia sebenarnya mampu membawa kita ke sudut kehidupan yang lebih luas. Saya masih ingat lagi pengalaman saya menyertai aktiviti sukarelawan di mana kami telah menziarahi rumah anak yatim di sekitar kawasan Bacuk, Kelantan. Kami melakukan pelbagai aktiviti sepanjang sehari di sana seperti menceriakan kawasan sekitar, memberi sumbangan makanan serta memberi sedikit sebanyak semangat dalam diri anak-anak. Melalui pengalaman ini juga, saya dapat mempelajari kemahiran berkomunikasi yang baik serta sifat menepati masa yang sangat diutamakan memandangkan ia melibatkan banyak pihak. Bagi saya, untuk memperoleh kejayaan tidaklah begitu susah. Kita hanya perlu terus berusaha walaupun gagal berkali-kali. Mudah berputus asa adalah sifat yang sangat bahaya yang tidak boleh diterapkan jika kita ingin berjaya. Saya amat berharap saya dapat merealisasikan cita-cita saya sebagai seorang pendidik dan berbakti untuk negara di masa hadapan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Farah Nur Adiba binti Kamaldin, berusia 19 tahun dan berasal dari Pasir Putih, Kelantan. Saya merupakan puteri bongsu dalam keluarga saya. Tamat sahaja pengajian SPM di Sekolah Menengah Sains Pengurusan, saya kini sedang menuntut pelajaran di Kolej Metrokrasi Kelantan dalam jurusan Sains Hayat. Permohonan UPU saya untuk ke institusi pendidikan guru tidak berjaya menyebabkan ibu bapa saya sedikit terkilan kerana satu-satunya anak yang menjadi harapan mereka tidak dapat memasuki institusi tersebut. Namun demikian, saya tidak berputus asa untuk terus berusaha bagi merealisasikan hasrat kedua-dua ibu bapa saya. Oleh itu, saya bercadang untuk memohon UPSI iaitu Universiti Pendidikan Sultan Idris setelah menamatkan pengajian di matrik ini. Hal ini kerana UPSI juga merupakan salah satu institusi pendidikan pertama
dan terkemuka di Malaysia. Saya berhasrat untuk menyambung pengajian dalam jurusan pendidikan matematik kerana saya gemar akan subjek matematik. Selain itu, saya merupakan seorang yang mahir menyelesaikan masalah matematik. Jadi, sekiranya kawan-kawan yang memerlukan bantuan kerana kurang faham dalam subjek matematik, saya akan membantu mereka sebaik mungkin. Seterusnya, dalam kalangan ahli keluarga saya, kesemua mereka telah berjaya dalam pelajaran. Oleh yang demikian, saya terasa agak tercabar dengan kejayaan adik-beradik saya, membuatkan saya ingin belajar bersungguh-sungguh agar dapat bersama merasai kemanisan kejayaan seperti mereka. Saya sangat bersyukur kerana dikurniakan ahli keluarga yang tidak pernah berputus asa dalam memberi sokongan dan bantuan kepada saya agar terus berusaha dalam pelajaran. Hal ini menjadi salah satu tanggungjawab kepada saya agar mengingati dan membalas jasa mereka pada masa hadapan kelak. Semasa zaman persekolahan, saya banyak melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum. Antara aktiviti kokurikulum yang paling meninggalkan kesan kepada saya ialah Perkemahan Pengakap Wanita Peringkat Kebangsaan pada tahun 2019. Perkemahan ini merupakan penyertaan wanita paling ramai dalam program perkemahan luar dengan jumlah 2,299 peserta telah berjaya mencipta rekod baru dalam Malaysia Book of Records. Acara ini dianjurkan oleh Persatuan Pengangkat Malaysia sempena Hari Wanita Antarabangsa. Melalui aktiviti ini, banyak perkara telah mematangkan diri saya. Antaranya ialah mengurus masa dengan bijak, menyesuaikan diri di tempat baru dan mendisiplinkan diri. Antara aktiviti yang paling membanggakan ialah Terengganu Go Clean, iaitu aktiviti mengutip sampah di sepanjang pantai Teluk Ketapang, Pantai Seberang Takir dan Pantai Kubang Badak. Aktiviti ini juga telah berjaya mencipta rekod baru dalam Malaysia Book of Records atas penyertaan terbesar dalam pembersihan pantai secara serentak. Hal ini berkat hasil dan usaha kesemua peserta yang bekerja sama dan bertukus lumus dalam membersihkan pantai bersesuaian dengan peribahasa bagai aur dengan tebing. Namun demikian, terdapat satu peristiwa yang menjadi pengajaran kepada saya dan rakan-rakan yang telah melakukan kesalahan dalam melanggar peraturan sekolah, iaitu membawa telefon bimbit semasa menyertai perkemahan tersebut. Aktiviti ini telah berjaya ditangkap oleh guru pengiring kami, menyebabkan kesemua telefon bimbit kami dirampas. Kesalahan berat ini juga telah mengakibatkan kami dipanggil oleh pengetua sekolah. Pada awalnya, Tuan Pengetua ingin mengenakan hukuman kepada kami dengan memanggil ibu bapa ke sekolah. Akan tetapi, nasib menyembelahi kami, beliau tidak mengenakan sebarang hukuman kerana memikirkan kami yang merupakan pelajar yang bakal menduduki SPM pada tahun itu. Kejadian ini telah mengajar saya untuk berdisiplin dan mematuhi peraturan sekolah. Kesalahan mengajar kita untuk memperbaikikan diri ke arah yang lebih baik. Demi menggapai impian saya untuk melanjutkan pelajaran di UPSI, saya akan berusaha sedaya upaya dalam pelajaran agar dapat merealisasikan impian untuk menjadi pendidik anak bangsa. Saya akan belajar bersungguh-sungguh dan mendapat keputusan cemerlang dalam apa jua peperiksaan. Penutup bicara, saya berharap agar impian saya menjadi kenyataan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama yang diberi Muhammad Faiz Irfan bin Muhammad Zaid dan saya berusia 20 tahun. Saya dilahirkan di SUSM Kubang Krian, Kelantan pada 26 Januari 2001. Saya merupakan satu-satunya anak lelaki di dalam keluarga saya. Saya berasal daripada Demit, Kubang Krian, Kelantan dan baru menetap di sini selama 2 tahun kerana sebelum ini saya banyak berpindah randah ke negeri lain. Saya merupakan bekas pelajar Sekolah Menengah Kubang Krian dan kini menuntut di Kolej Matrikulasi Kelantan. Saya menyambung pelajaran saya di sini demi untuk mencapai cita-cita yang saya idamkan. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang doktor haiwan ataupun veterina. Sebab saya ingin menjadi veterina adalah kerana saya sering melihat haiwan seperti kucing dibiarkan kesakitan tanpa bantuan. Saya ingin mempelajari tentang haiwan
dan cara perubatan haiwan demi membantu mereka. Kebanyakan orang zaman sekarang sering melihat hanya kepada jurusan doktor untuk manusia dan kurang yang menumpukan perhatian terhadap haiwan-haiwan ini. Oleh itu, sayalah harapan untuk membantu haiwan-haiwan ini dan ingin membuka hospital khas bagi binatang sahaja. Untuk mencapai kejayaan demi cita-cita saya bukanlah mudah. Hal ini kerana saya banyak berputus asa kerana jurusan sains bukanlah satu jurusan yang mudah. Dalam peperiksaan SPM, keputusan yang saya capai amatlah tidak memuaskan, terutamanya dalam subjek yang penting seperti biologi, kimia, fizik dan juga admin. Namun, saya tidak pernah mengalah kerana kegagalan mengajar kita untuk terus berusaha hingga berjaya. Saya juga bersyukur kerana ibu bapa dan adik-beradik sentiasa menyokong dan membantu apa yang boleh demi cita-cita yang saya mahukan. Hal inilah yang menjadi pembakar semangat untuk saya terus berusaha walau apapun cabaran yang saya hadapi. Selain belajar, saya juga seorang yang aktif dalam sukan dan juga kelab persatuan. Dari umur 9 tahun, saya telah menunjukkan minat dalam permainan badminton. Saya telah diajar oleh ayah saya dan rakan kepada ayah saya juga tentang permainan badminton ini. Saya banyak menyertai pelbagai pertandingan, namun kekalahan pertama kalinya saya memasuki pertandingan badminton ini tidak pernah saya akan lupakan kerana saya masih lagi baru dan tiada pengalaman. Akibat daripada rabun mata yang saya alami, saya meninggalkan sukan ini. Namun, pada hari ini, saya kembali bermain badminton walaupun berkacamata kerana inilah satu-satunya sukan yang menjadi kegemaran saya. Saya juga meminati robotik sejak kali pertama didedahkan sewaktu di sekolah menengah. Saya mula memasuki kelab ini di tingkatan 2 dan saya juga terpilih untuk mengikuti khusus bagi bidang robotik ini. Banyak ilmu yang saya peroleh semasa mengikuti khusus tersebut. Saya turut mengikuti pertandingan robotik yang diadakan di Terengganu dan ini kali pertamanya saya mampu menunjukkan bakat yang ada. Saya dan kawan-kawan saya berjaya hingga ke peringkat negeri dan ia menjadi kenangan terindah bagi saya sewaktu di sekolah menengah. Saya mampu berdiri pada hari ini atas pengalaman dan kelemahan yang saya lalui. Saya seorang yang tidak pernah yakin pada diri saya sendiri dalam apa jua yang saya lakukan. Saya sering menganggap diri saya ini sebagai seorang yang lemah dan tidak berguna. Walaupun banyak tugasan yang diberikan kepada saya kebanyakannya saya akan meninggalkannya dan memberi alasan untuk melarikan diri daripada tugas tersebut. Namun, suatu hari saya diberikan nasihat oleh rakan-rakan, ibu bapa serta adik-beradik saya supaya saya sentiasa yakin pada diri sendiri. Usaha demi usaha saya lakukan untuk mendapatkan keyakinan. Akhirnya ia membuahkan hasil dan saya menjadi lebih yakin kepada diri saya sendiri. Sejak itu, saya mampu untuk berkomunikasi dengan lebih baik dan dapat melaksanakan amanah serta tanggungjawab dengan lebih baik. Hasil daripada itu, saya amatlah bersyukur kepada ibu bapa saya yang banyak memberikan sokongan untuk diri saya. Tanpa mereka, saya tidak dapat menjadi seperti diri saya pada hari ini. Matlamat dan hala tuju saya amatlah jelas. Demi mengejar cita-cita yang saya idamkan, saya akan sentiasa mencuba untuk berubah dan mengejar keputusan yang cemerlang dalam pelajaran saya. Dengan keputusan cemerlang tersebut, saya ingin meneruskan pelajaran ke Universiti Malaya ataupun ke Universiti Malaysia Kelantan dalam bidang veterina. Walaupun banyak liku-liku cabaran dan halangan, ia tidak dapat menghalang saya daripada mencapai cita-cita saya tersebut kecuali mati. Saya ingin membuka mata khalayak ramai bahawa bidang veterina ini adalah bidang yang penting juga dalam kehidupan masyarakat kita pada hari ini. Banjir yang berlaku di Kelantan pada tahun 2014 ini telah mengakibatkan banyak kerosakan harta benda dan turut mengakibatkan
pengangkutan terjejas. Berdasarkan info daripada Bilik Gerakan Bencana, Bahagian Kebajikan Produktif, Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia menyatakan banjir yang berlaku pada tahun 2014 ini adalah yang paling teruk. Dinyatakan bahawa hampir 200,000 orang jumlah mangsa banjir didaftarkan di pusat pemindahan yang ada di seluruh kawasan Kelantan. Hal ini telah melibatkan hampir 500 buah pusat pemindahan dibuka yang turut melibatkan kawasan-kawasan seperti sekolah dijadikan sebagai pusat pemindahan. Walaupun ramai penduduk yang terjejas sudah pun dipindahkan, namun masih terdapat laporan mengenai kematian akibat lemas yang berlaku di sekitar Kota Baru, Pasir Mas dan juga Tumpat. Maklumat daripada Berita Harian, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata, Kelantan mencatat bilangan kematian yang tertinggi iaitu seramai 14 orang berbanding negeri-negeri lain yang turut terjejas akibat banjir. 19 balai polis turut terjejas dan ini melambatkan proses mencari dan menyelamat bagi pihak PDRM. Setelah hampir 2 bulan banjir ini berlarutan, akhirnya paras air berkurang kepada paras normal. Namun begitu, Kelantan turut mencatat jumlah kerugian yang tertinggi di mana dianggarkan hampir 200 juta ringgit Malaysia tidak termasuk persendirian dan juga perniagaan. Kejadian banjir yang teruk di negeri Kelantan disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan kajian pasukan forensik banjir yang diketuai oleh Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu, Prof. Datuk Ibrahim Komu yang merupakan pakar dalam bidang geobencana, menyatakan bahawa hujan lebat yang ekstrim, arus deras, kandungan bahan keladak yang sangat banyak dalam sungai dan masalah hakisan teruk adalah punca banjir kali ini telah mengakibatkan kemusnahan yang tinggi. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan di Sungai Galas dan Lebir, selain lokasi paling teruk dilanda banjir iaitu Kuala Krai, Dabung dan Manik Urai Lama, pasukan itu telah berpendapat bahawa aktiviti pembersihan sama ada untuk pembalakan atau pertanian di kawasan hulu sungai telah menyebabkan kadar hakisan tanah meningkat ratusan kali ganda. Dan setiap kali musim tengkujuh, keladak serta pasir diangkut sama sehingga menyebabkan mendapan di dasar sungai. Lungkukan pasir dan lumpur itu menyebabkan sungai menjadi cetek dan keadaan menjadi semakin buruk apabila hujan lebat berpanjangan atau tanah runtuh berlaku di sepanjang jalan. Proses ini akan menyebabkan tanah, batuan dan serpihan lain seperti tumbuhan atau kayu masuk ke anak sungai. Ketika paras air meningkat, kuantiti serpihan yang sangat banyak berupaya menghakis tebing dan meningkatkan lagi jumlah lumpur dan tumbuhan yang terapung, sekaligus menyebabkan kemusnahan besar kali ini berlaku. Justru, hakisan tebing dan kuantiti serpihan yang banyak adalah dua faktor luar biasa yang menyumbang kepada bencana besar kali ini. Pada tahun 2014, banjir besar yang melanda bumi Kelantan telah banyak meninggalkan kesan kepada masyarakat, ekonomi dan sebagainya. Salah satu kesan yang timbul disebabkan oleh banjir ialah kerosakan harta benda dan infrastruktur. Banjir besar telah menenggelamkan rumah penduduk, hanyutkan barangan dan merosakkan barang-barang lain. Banjir juga telah merosakkan jalan raya, jambatan dan landasan kereta api, menyebabkan penduduk kampung telah terputus hubungan untuk keluar ke bandar. Pihak KTM dikatakan perlu membelanjakan 230 juta ringgit Malaysia untuk membaiki dan memulihkan aset mereka. Kerajaan juga perlu membelanjakan lebih 800 juta ringgit Malaysia untuk membaik pulih infrastruktur yang rosak teruk. Seterusnya, kerugian dalam bidang pertanian. Kejadian banjir menyebabkan kemusnahan tanam-tanaman dan haiwan ternakan. Petani-petani kecil telah mengalami kerugian hampir RM15,000 seseorang akibat daripada banjir yang melanda sawah padi mereka
di Tumpat, Kelantan. Kebun getah di Gongsang juga mengalami kerugian besar apabila kebun getah mereka yang rosak akibat banjir. Kira-kira 150,000 orang petani dan peternak yang mana sawah padi dan kebun sayur-sayuran, ternakan dan kolam ikan mereka musnah akibat banjir. Akhir sekali, banjir juga dapat merenggut nyawa penduduk. Seramai 10 orang dilaporkan mati lemas akibat banjir di negeri Kelantan pada tahun 2014. Daripada jumlah yang mati lemas itu, sebanyak 3 mangsa di Kota Baru, 2 mangsa di Tumpat dan 4 mangsa di Pasir Mas. Antara langkah bagi mengatasi banjir ialah dengan memelihara hutan. Seperti yang kita sedia maklum, proses pembalakan di kawasan pinggir sungai boleh menyebabkan tanah terhakis dan runtuh ke dalam sungai. Hutan berupaya menjadi kawasan tahan air hujan kerana mampu menyerap kuantiti air hujan yang banyak daripada terus mengalir ke bumi. Ini boleh mengelakkan banjir daripada berlaku dengan cepat. Sebagai contoh, Jabatan Perhutanan Negara telah mewujudkan hutan simpanan kekal seperti Taman Negara Tanjung Datu Sarawak. Di bawah Akta Perhutanan Negara 1984 Pindaan 1993, sebarang kesalahan pekerjaan yang menyalahi undang-undang dan menjalankan aktiviti di dalam kawasan hutan simpanan kekal boleh dikenakan denda maksimum RM50,000 Malaysia serta dipenjara selama 5 tahun. Selain itu, menyediakan sistem perparitan. Sistem perparitan yang baik mampu mengalirkan air dengan lancar. Oleh hal yang demikian, apabila berlaku hujan lebat, air limpahan dan hujan dapat dialirkan dengan baik. Contohnya, di kampung halaman saya sendiri, apabila hampir dengan musim tengkujuh, orang ramai akan turun padang dan bekerjasama bagai awal dengan tebing bagi menggali dan membersihkan parit bagi menghadapi musim tengkujuh. Oleh itu, apabila musim hujan tiba, mereka tidak perlu terlalu risau rumah mereka akan dinaiki air. Di samping itu, mengawal aktiviti manusia. Seperti yang kita tahu, masyarakat kini telah menjadikan aktiviti pembuangan sampah merata-rata itu sebagai aktiviti yang normal dalam kehidupan seharian. Pembuangan sampah merata-rata ini sudah tentu akan menyebabkan sistem saliran tersumbat. Bagi mengatasi hal ini, Jabatan Perbandaran telah ditubuhkan bagi setiap negeri di mana ia berfungsi memberi perkhidmatan pembersihan dan pengutipan sampah. Bukan itu sahaja, malah tong sampah juga turut disediakan di tepi-tepi jalan raya bagi memudahkan urusan orang ramai. Buktinya, seperti yang kita dapat lihat di Kelantan, Bandar Kuala Krai telah dinobatkan sebagai bandar paling bersih pada tahun 2020. Hal ini sudah pasti mampu memberi kesedaran kepada semua masyarakat supaya bersama-sama menjaga kebersihan alam sekitar supaya bencana alam seperti banjir dapat dielakkan. Peristiwa banjir di Kelantan pada 2014 membawa satu kemusnahan yang amat besar. Ia merupakan hasil daripada kecuaian pihak masyarakat dan pihak keselamatan. Pelajaran yang pertama yang kita dapat daripada peristiwa tersebut ialah keutamaan operasi. Dalam situasi bencana ataupun masalah alam sekitar yang berpunca daripada kelemahan perancangan, kita dapat melihat perkara paling utama yang perlu diselamatkan ialah nyawa manusia. Ini bukanlah sesuatu yang janggal dengar tetapi jarang diberikan perhatian. Walhal pelbagai bantuan kemanusiaan yang diberikan jelas bertujuan menyelamatkan nyawa manusia. Sebab itu setiap warga mesti diasuh untuk menghayati nyawa setiap manusia adalah sangat berharga dan wajib dipertahankan daripada sebaran ancaman.
Pengajaran yang kedua yang kita dapat daripada peristiwa banjir yang berlaku di Kelantan pada 2014 ialah masyarakat yang prihatin. Sebagaimana ditunjukkan dalam banyak peristiwa sebelum ini, rakyat Malaysia sekali lagi memberikan perhatian yang besar dan menggerakkan pelbagai bentuk bantuan yang sesuai kepada mereka yang sedang memerlukan. Tahniah kepada wira-wira yang tidak didendang ini kerana sanggup membantu, dan semoga semangat ini terus subur diamalkan tanpa menunggu sebarang bencana. Pengajaran yang terakhir yang kita dapat daripada peristiwa banjir 2014 di Kelantan ialah memerlukan perancangan pembangunan. Tersebarnya beberapa gambar yang menunjukkan hutan di Kelantan yang menjadi penadah air hujan yang begitu luas telah dikondolkan ternyata cukup mencetuskan kemarahan ramai. Sekiranya benar kenyataan Menteri Besar Kelantan yang kerajaan negeri menghadkan kawasan pembalakan sekitar 9,600 hektar setahun, sepatutnya semakan semula perlu dilakukan kerana jumlah tersebut bersamaan dengan 14,000 padang bola sepak. Asas had penerbangan yang ditetapkan oleh kerajaan negeri Kelantan ini dan bagaimana ia dipraktikkan mesti dijelaskan. Dengan situasi parah yang berlaku di Kelantan ini, kegagalan menjelaskan dan hanya mengatakan berlaku pembalakan haram tentulah tidak cukup memuaskan.